Tuan boleh share sikit adab-adab mula kita masuk dan keluar hutan dan larangan-larangannya. Dalam hutan ni, sebelum saya cakap pasal hutan, okey, saya akan jawab ni. Daripada Hafiz Jedin, beliau tanya, Tuan boleh share sikit adab-adab mula-mula kita masuk dan keluar hutan dan larangan-larangannya. Okey, saya akan jawab yang tu, boleh nah? Okey, stop komen supaya saya tak terlepas. Terima kasih yang tap-tap screen, tap-tap screen je. Okey. Saudara, hutan ni ada banyak jenis hutan. Okey. Kadang-kadang saya tergelak, tapi saya diam lah. Saya tak naklah membalas komen-komen tu sebab saya faham, sebab mereka tak tahu. Mereka kata, Tuan masuk hutan tu tak nampak macam hutan tebal ke? Kat situ saya tahu bahawa mereka tak tahu. Pada mereka, hutan tu adalah apa yang nampak dekat tepi jalan raya. Sedangkan kat tepi jalan raya itu bukan hutan, itu belukar yang penuh dengan duri-duri, penuh pokok rapat-rapat. Hutan sebenar-benarnya ada beberapa level. Ada hutan sekunder, ada hutan primer, ada hutan dara. Okey? Hutan ada 3-4 jenis hutan. Dia ikut stage-stage. Hutan yang sudah diteroka, yang sudah diambil balaknya, sudah diteroka lah, atau pernah jadi ladang sawit ke apa ke, kan? Dia punya vegetation dia lain, pokok-pokok dia lain. Dia tu akan tumbuh apa ni rotan resam, melambat rasak pokok resam penuh. Jadi lepas tu dia penuh dengan duri apa semua berkait-kait, melambat buluh-buluh pun banyak. Itu yang bekas sudah diteroka. Bila dah lama sikit, dia akan masuk ke dalam hutan primer, sekunder apa semua tu. Dia akan jadi hutan tu berlainan. Macam saya masuk ke hutan dara yang betul-betul tak pernah disentuh beratus tahun, kan? Tak pernah ada pembalakan apa situ. Itu bawah dia clear. Bersih je. Lapang je sebab vegetation dia dekat atas. Sebab pokok-pokok mengejar matahari dia dekat atas. Itu berbeza. Sebab tu kalau orang kata, Tuan, saya tengok adalah komen-komen kat video saya senyum dia. Sebab apa? Saya tahu mereka tak tahu. Saya tahu bahawa yang menulis tu dia tak tahu. Dia tak tahu apa pun pasal hutan. Dia tak ada pengalaman pun. Tapi dia nak hentam saya senyum dia. Okey. Pada saya takkan layan komen-komen tu. Saya kata, tak apalah, belajar lagi. Kan? Okey. Balik pada soalan tadi, apakah adab-adab dia? Sebenarnya sahabat, kan, apa-apa adab pun boleh. Ya? Apa-apa adab pun boleh. Anda baca bismillah selawat masuk pun tak apa. Anda tak baca apa pun tak apa. Cuma saya adalah amalan-amalan saya yang saya buat setiap kali nak masuk hutan. Macam hutan-hutan ini saya tak baca. Saya tahu saya nak masuk ke dalam hutan yang pekatnya, kata orang hutan dara, hutan apa semua. Baru saya baca sebab saya ada sebab-sebab dia. Ada sebab-sebabnya. Berdasarkan pengalaman saya. Setakat masuk hutan-hutan rekreasi, saya tak baca apa pun. Saya relax, baca bismillah je lah. Okay? Di mana-mana tempat pun kita berdiri kat dunia ni, kita jangan sombong, kita jangan bongkak, bercakap besar. Kita jangan tu sama saja. Baik di bandar pun kita jangan macam tu. Apa lagi dekat hutan. Jangan jerit-jerit dalam hutan. Sama juga dekat tengah bandar pun jangan jerit-jerit dekat tengah bandar. Betul tak? Jangan cakap besar dalam hutan. Sama juga dekat bandar, dekat pekan pun jangan cakap besar. Sama je. Dia terbalik kepada kita punya sikap. Itu saja. Itu je. Orang kata apa pantang larang, sebenarnya tak wujud pantang larang dalam hutan. Geng pembalak masuk redah macam tu je. Yang bukan Islam siap minum arak dalam tu enjoy, tunggu-tunggu terbalik. Kan? Yang rumah-rumah kongsi yang ada dekat balak tu siap bawa pelacur daripada luar. Saya tahu. Kan? Ya, dia non-Muslim, dia punya pasal lah. Minum arak tu dia punya pasal lah. Betul? Sebenarnya tak perlu risau pada lautan. Jangan terlalu trauma dah hutan. Ni yang saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Saya dah pusing hutan satu Malaysia dah. Alhamdulillah. Yang geng-geng balak, yang geng-geng nak buat kebun tanah haram semua tu, bawa macam-macam binatang yang kotoran. Bertenang je. Geng balak tu pergi situ penuh tin arak, botol arak. Kan? Belum tanya bab-bab perempuan pelacur masuk situ lagi. Sebenarnya tak perlu. Cuma kita ni, kita kena jaga adab kita. Di hutan pun je kita jaga adab kita. Bukan kerana hantu setan. Di bandar pun sama juga. Okey? Betul ya? Itulah. Sebab tu bila orang tanya, Tuan, apa amalan saya? Saya bagi tahu, ini amalan saya. Ini amalan saya. Itu je saya bagi. Tenang je. Tenang je. Itulah yang sebenar-benarnya. Sebab tu orang kata nak berguru bagi habis. Jangan berguru separuh-separuh, nanti kita mula fikir bukan-bukan. Macam dalam TikTok ni saya akan letak pendek-pendek je. Saya takkan bagi nak ilmu saya semua habis-habisan. Sebab perkara-perkara begitu kena jumpa depan mata. Kena jumpa depan mata. Betul? Baru kita boleh bagi. Okay? Okay, clear nah?
Kerana jin, syaitan bukan ada dalam lautan sangat. Kat bandar banyak, kat rumah orang pun banyak jin setan. Kat kampung-kampung pun banyak. Cuma membezakan kita dalam lautan dengan luar lautan ialah sikap kita, adab kita. Kalau kita dekat bandar perangai wah-wah cakap lebih kurang lepas, tiba-tiba masuk hutan kita nak jadi baik. Kenapa pula? Betul tak? Kalau sikap kita kat bandar baik, insya-Allah dalam lautan pun baik juga. Sama je. Kalau kita suka menolong orang, sayang pada kasih sayang, kita sayang pada makhluk, kita sayang pada kucing-kucing yang di jalanan, kita sayang pada binatang-binatang dekat bandar, masuk hutan pun kita akan sayang pada binatang-binatang. Dalam binatang dalam hutan boleh bau peluh kita tu. Dia bau. Dia tahu kita penyayang atau tidak. Sama kucing-kucing kat jalanan tiba-tiba datang dekat kita sebab dia tahu kita ada sifat penyayang. Macam tu. Okey? Okey, clear nah? Biar dengar daripada orang yang biasa masuk hutan. Jangan dengar orang yang pergi rekreasi 1 hari 2 hari tapi bercerita macam dia pakar hutan. Dan kita pun senyum mendengar aja. Okey. Oh ya ke? Oh macam tu. Kita pun dengar lah angguk macam tu. Okey. Biar dia kata dalam hutan macam tu, kita pun oh ya ke? Oh kita bodoh je dengar aja. Buat macam tu je. Tapi hakikatnya itulah dia. Ya? Pengalaman saya masuk hutan, nak jumpa jin susah dah hutan. Kat luar banyak, kat taman mainan kanak-kanak pun ada jin. Betul. Kat rumah-rumah orang dekat tepi-tepi kampung lagi banyak jin setan. Dalam hutan tak banyak. Sebab tu saya lebih risau binatang daripada jin. Dalam hutan tu lagi susah. Sebab binatang tak ada akal. Binatang tak ada akal. Binatang dia tahu dia lapar je nak makan, dia rasa terancam dia akan serang kita. Kan? Itu je. Itulah binatang. Itulah haiwan. Saya lebih risau binatang apabila saya masuk hutan. Saya tak risau jin setan ni. Lepas tu tanya tu masuk gua tak takut. Nak takut apa? Saya masuk gua, benda pertama saya risau ular. Ular ke ada rimau tengah duduk lepak situ ke? Saya lagi risau tu. Saya tak risau jin setan. Tak risau apa? Kan? Jin setan ni insya-Allah kita baca ayat kursi ke apa kan, lari terabur, tapi binatang dia rasa terancam, kita baca apa pun dia tibai kita juga. Kan? Binatang saya risau sebab Allah jadikan mereka tak ada akal. Mereka lapar, mereka nak makan. Itu je. Mereka rasa terancam, dia serang kita balik. Itu je. Faham tak? Harap dapat ilmu malam ni. Jangan takut. Tu orang tanya, tuan komunis ni, komunis duduk dalam hutan berpuluh tahun. Of course lah, komunis pun ada kena juga dengan jin-jin dalam hutan tu, tapi dia boleh hidup berpuluh tahun. Puluh tahun, bukan puluh hari. Komunis, bukan orang Islam lah tu. Okey, yang kita Islam nak takut je hutan. Relax lah. Tuan, kalau tersempat gajah apa boleh buat? Yang pertama, tolong jangan bergerak apa-apa, undur pelan-pelan. Paling risau apabila jumpa dengan gajah, saya nak pesan 2 perkara. Kalau jumpa dengan gajah, yang pertama anda cepat-cepat tengok yang mana satu dia punya gajah tunggal. Dia punya kepala dia. Gajah jalan sekawan. Cari, tengok betul-betul yang mana dia punya, orang panggil leader alpha dia. Itu satu. Kerana itu akan sangat agresif. Dan yang kedua adalah tengok betul-betul anak gajah tu ada kat mana. Anak gajah yang kecil-kecil tu tengok ada kat mana. Kerana dia punya ibu akan bersikap sangat protektif. Binatang pun sayang anak lah. Dia akan ibu dia akan sangat garang. Yang itu berhati-hati. So saya pesan saya lagi, kalau bab gajah, 2. Yang pertama, kepala dia, bos dia. Yang kedua, pengasuh kami panggil gajah tu, betul, panggil gajah pengasuh. Ataupun gajah, panggil alfa lah kepala dia. Dalam sekawan tu dia ada satu. Yang kedua, tengok anak dia. Dalam hutan ni tak macam kat Afrika. Gajah kat Afrika perangai dia lain, kawasan dia terbuka. Hutan, kawasan kita sempit. Kan? Kawasan kita sempit. Jadi macam saya cerita, saya pernah kena kepung dengan gajah. 4 jam saya bercakap. 4 jam saya bercakap dengan gajah. Jarak dia saya dengan TV saya ni je. Tak tahu nak sebut apa dah. Waktu tu tak tahu dah nak baca apa tu, pengalaman saya sendiri. Kena kepung dengan gajah. Taklah banyak, 30 ke 40 ekor lah. Waktu malam lah tu. Saya dengan pelatun saya terkedu, terdiam kat situ nak kata apa. Saya terpaksa berdiri dan bercakap 1 jam. Lepas tu duduk. Tak bergerak lagi. Lalas. Saya terus bercakap sampai pukul 2 pagi. 4 jam total.
Dia faham ke? Ya, saya dengan niat hati saya, dia faham tak faham terpulang kat dia. Aku khalifah kat bumi, aku akan cakap. Dia mungkin tak faham apa saya cakap, tapi dia dengar intonasi kita, dia tahu. Pernah baca story tu kan? Saya dah pernah tulis kan? Saya kena kepung, pelantun saya kena kepung. Dia cuma tak lintas saya punya tali je. Tali yang saya bacakan ayat-ayat Quran tu. Tali tu, tali Allah, tali bang. Bukan tali besar pun, tali. Tali macam tali rapia tu. Saya ikat pokok ke pokok, saya buat bulat tu. Dia tak lintas pun dia tu. Walaupun dia punya kaki dia ni tali, kaki dia duduk macam tu, dia tak lintas. Tinggi mana tali tu? Tinggi pinggang kita. Tali perimeter. Ya betul, tali perimeter. Saya buat sendiri. Saya tak benarkan anak buah saya tu. Saya buat sendiri. Saya baca ayat-ayat doa sendiri. Saya ikat sendiri. Tanyalah sejarah ni. Dekat 16 RMD, Battalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja. Tanya sejarah ni. Kejadian dekat mana? Kejadian dekat siapa biasa pergi Gua Musang, masuk ke dalam ke Kampung Abdul Rahman, lepas tu ada kampung asli, kita kena naik bot kan, ikut masuk ke dalam tu, Kampung Lebih atas lagi, sejam lagi lepas tu kejadian kat situ. Elok pula kejadian saya dengan pelantun saya sesat dalam hutan. Sebab sesat tu lah saya ambil tindakan. Dah sesat kan, Sungai Lebih, betul Sungai Lebih, tapi Sungai Lebih tu bawah lagi, kami naik ke atas lagi. Sungai Kelantan kan, lepas tu dia ada pecahan Sungai Lebih betul. Kita ikut Sungai Kelantan tu masuk atas lagi. Saya dengan pelantun saya sesat. Okay. Alhamdulillah sampai pukul 2 pagi, 4 jam saya bercakap dengan gajah tu. Cakap sampai kering tekak. Sampai saya terduduk, saya tawakal, ya Allah, aku tawakal padamu. Hidup, kalau aku mati, matilah. Hidup, hiduplah. Dan saya punya pelantun semua senyap sunyi, menggigil-gigil. Saya kata sabar. Apa dialog cakapan tu? Okay. Nak tahu saya cakap apa? Saya cakap macam ni. Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Saya cakap macam tu je. Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Kan? Kenapa tak tembak gajah tu? Agak-agak kamu kalau keluar tembak sebutir peluru, apa berlaku dengan 30 ekor, 40 ekor di tengah kepung kami ni? Kalau tiba-tiba dia mengamuk, rap dia masuk, dia pijak kami semua habis. Betul? Kejadian pukul 10 malam. Dalam keadaan gelap gelita. Jarak tak jauh ni. Saya dengan TV saya ni je. Itulah apa yang saya cakap. Kamu makhluk Allah, aku makhluk Allah. Aku datang sini untuk cari rezeki. Janganlah kamu buat apa-apa pada kami. Sekian. Ingatlah perjanjian kita dengan Allah. Saya bercakap bahasa Malaysia. 4 jam. 4 jam. Berapa orang semua dalam tu? Ada dalam 30 orang. Dia macam ni. Di bukit dia tinggi macam ni. Tinggi. Lepas tu bukit dia tinggi sebelah sini. Lepas tu ada anak air sungai dalam ni. Kecil je. Macam air terjun. Kecil je. Kami berkelah pula dah. Apa orang panggil tu? Harbor lah. Bercamping kat situ lah. Dah sesat. Duduk situ. Buat pengkalan. Buat pengkalan situ. Kau susah bila kita buat live ni bercakap dengan orang-orang. Kalau kita kata lepas tu guna terminologi tentera, diorang tak faham. Kita bagi kita berkemah situ. Saya ikat tali. Saya ikat sendiri tali perimeter tu. Saya ikat, saya bacakan doa-doa dia, saya ikat. Daripada pokok ke pokok, saya ikat sampai bersambung balik. Semua 30 orang duduk dalam tu. Kan? 30 orang duduk dalam tu. Sebab saya pesan kat anak buah saya, jangan siapa nak kencing, lintas kencing masuk balik. Kan? Itulah tepat pukul 10 malam. Gajah datang. Anak buah tuan dia kata tu, ya. Lepas tu, lepas pukul 2 pagi tu, saya dah terduduk dah tu dah. Bayang torchlight daripada anak buah saya semua saya suruh suluh ke depan saya. Yang sedangkan keliling ni penuh. Suluh ke depan je sebab saya nak bercakap. Bila saya bercakap sampai bateri habis lah. Lepas tu duduk pun pening, tak tahu nak buat apa dah. Tawakal Allah, ya Allah, mati aku. Kan? Dan lepas tu saya pun elok lebih kurang 2.30 pukul 2.30 ni tu lebih kurang gajah-gajah ni berkumpul semua sekali, dia datang ke depan saya. 30-40 ekor memang kami nampak semua ni. Tu dia. Kelabu semua tu dia. Boleh kira lagi, siap boleh kira. Itu kami tahu 30 lebih ekor tu. Lepas tu dia terus berjalan, menjauhkan diri daripada kami. Lepas tu dia panjat. Dia panjat ke bukit tinggi tu. Sampai ke atas bukit tu dia mengamuk. Kita dengar, gelak gelita kan. Wow, dia mengamuk-ngamuk. Dia bunyi, dia patah-patah ke apa semua tu. Lepas tu dia belah. Saya pun tidur lah. Besok pagi bangun. Kan? Dah lega lah, selamat. Allah selamatkan kami. Bila bangun, elok saya tengah breakfast pagi. Breakfast cara askar lah. Dah hutan kan. Tengah-tengah breakfast tu, 2 orang anak buah saya datang. Tuan minta maaf tuan.
Tuan minta maaf tuan, kami salah tuan. Apa benda kau orang buat salah ni? Dia tanya apa benda? Tuan semalam tuan, waktu petang semalam, waktu kita sampai dekat simpang air tu, turun bot tu kan, kami dua sembang. Korang sembang apa? Diorang kata, ni tuan, kami sembang, ish ada gajah lah kan, ini kau dapat anak dia buat sup sedap ni. Saya tengah-tengah breakfast tu dengan mestin saya letak, saya kata patutlah gajah tu datang. Dah minta sangat nak jadi buat sup tu, dah hantar anak dia tu buat sup. Ambil lah buat sup. Tak ada tuan, kami minta maaf tuan, kami minta maaf. Tuan kata dah lepas-lepas jom patutlah kan. Orang lain yang cakap ni bos yang kena mengadap. Betul dia hantar anak dia. Patutlah saya duduk depan mata ni, ibu dengan anak depan mata saya, dia hantar anak tu. Cerita je dua orang tu kan, dua orang tu bukan saya punya platoon, mereka adalah orang tumpangan, mereka adalah kerani, so mereka dihantar masuk dalam platoon saya, masuk untuk buat ni. Elok dia orang dua bersembang pula, cantik. Kan? Tak pasal-pasal dia, anak buah yang bercakap, bos yang kena. Bos jawab, gajah boleh dengar ke jauh? Tak jauh pun. Bukan gajah tu sebab waktu kami turun bot, cerita dia petang sebelum tu, kami turun bot, elok-elok turun bot, nampak dah gajah kat depan. Tapi jarak dia jauh lah, lebih kurang 100-150 meter. Yang dua orang ni bersembang. Dia bersembang, tu lah. Pengalaman. Bayangkan waktu tu saya budak lagi, umur saya baru berapa? Waktu kejadian tu umur saya baru 20 tahun, 21 tahun, ketua platoon. Waktu tu dah menghadap gajah dah, ya Allah. Anak buah saya semua tua daripada saya. Saya lah ketua platoon, lieutenant muda kan, muda lagi, budak lagi. Hantar gajah. Dia hantar anak dia, hadap. Itu bila cerita bab gajah tadi tu. Panjang bertugas bertembung harimau tak pernah 4 kali. Lepas sesat 3 hari tu sesat kan, 3 hari 3 malam sesat. Macam-macam teknik saya buat nak dapatkan balik petanda panduan. Penatlah kami sampailah terjumpa satu bekas trek balak lama. Trek balak tu dah tak nampak rupa macam trek balak lah, tak nampak macam jalan balak lah, dah jadi penuh dengan pokok-pokok. Tapi saya tahu ni trek balak lama. Alhamdulillah kita dengar, bila kita dah jumpa macam tu kita lega, sebab kita dah jumpa kesan-kesan manusia, bekas tinggalan manusia. Okey, jadi ikut trek balak tu, tengah-tengah merentas trek balak tu, jalan-jalan perap, bunyi apa benda ni. Saya duduk depan sekali sebab saya pegang peta dah kompas, ketua platoon. So platoon saya sendiri belakang ni 30 orang. Saya depan sekali, orang belakang saya punya juru radio, orang yang bawa radio set kan. Dia kesian lah sebab bawa barang berat kan. Saya dengan kompas kan, dengan peta. Dulu mana ada GPS, ni kisah tahun 98 ni. Duduk jalan-jalan, sekali dengar buruk, saya pun berhenti. Tak tahu apa yang datang depan mata saya. Seladang. Satu grup seladang melintas daripada ini trek balak. Trek balak kan ni bukit macam tu. Trek balak duduk tengah-tengah. Daripada bawah bukit ni je naik ke trek balak ni, je naik ke atas. Dan daripada bawah ni je naik ke trek balak tu, lepas tu je naik atas. Depan mata saya ni, seladang. Bang. Seladang bang. Tembak 5 butir peluru dekat badan dia, tak tentu dia jatuh lagi. Pernah pergi Zoo Negara? Tengok seladang besar mana. Besar bang. Kan? Besar. Dengan dia punya kulit dia tebal. Dia bukan macam lembu, kita tembak 2-3 butir pun tak jatuh bang. Terdiam saya, terkedu saya tengok seladang. First time tengok. Kenapa seladang ni berlari? Satu grup ni adalah dalam belas-belas ekor. Menggeletar saya. Saya pegang saya punya juru radio ni. Duduk diam. Ni lalu tu. Bila je dah lalu tu kan, saya diam. Saya duduk pelik, kenapa seladang ni lari? Tiba-tiba nampak kat belakang tu elok je seekor rimau dengan anak dia 2 ekor. Jantung ni rasa macam nak pecah. Lalu depan mata saya, jarak 20 meter, harimau tu. Rupanya harimau tu tengah memburu seladang tu. Yang saya risau sebab ada anak kecil dia tu. Anak harimau tu saya risau sebab saya tahu mak dia akan jadi sangat-sangat agresif. Sangat-sangat garang. Kan? Depan mata saya, terkedu saya. Dengan senjata saya, nak kata apa? Tengoklah. Dengan harapan, janganlah kau pandang sini. Buat dia tengah memburu seladang tu, dia pandang situ. Dia nampak saya pula, sudah. Kelang kabut saya lari. Betul? Tapi terdiam, tengok depan mata.
Terus saya berundur belakang, bagi top Platun berhenti, semua berhenti. Duduk lu, tarik nafas. Tarik nafas lu. Kalau tidak, tak sampai umur saya. Sebab saya tahu dia akan serang di depan sekali, confirm saya kena. Nasib baik rimau tu tak patah balik. Dia kata, ada manusia jahanam. Saya selamat atau ke mana? Tak tahu kenapa. Kerana bau badan kita, angin daripada depan. Jadi bau peluh saya ni ke belakang. Bau badan kita ni ke belakang. Angin tu, waktu jalu kat trek balak ke sana, angin daripada depan, so bau badan saya ke belakang. Kalau dia boleh bau saya, mungkin dia akan, harimau kan sangat sensitif, bau dia boleh bau jauh kan. Kalau angin saya ni daripada belakang ke depan, confirm harimau tu akan pusing. Lauk Seladang tak dapat. Kita try manusia lah, lauk manusia pula kali ni, jahanam aku. Jahanam aku. Kan? Itulah, tu. Macam-macam lah dulu. Ini kisah waktu saya umur 20-21 tahun. Waktu lieutenant muda. Budak lagi waktu tu. Dah kena pimpin platun. Masuk hutan, keluar hutan. Sesat lagi itu. Ini macam-macam. Kena kepung gajah. 3 hari, 4 hari. Masuk hari keempat baru kami betul-betul dapat berjumpa balik dengan platun lain. Dengan OC sekali. Ya Allah, seksa lah hutan tu. Lepas tu saya kata bila dah hutan ni dia ada permainan dia. Orang kata, tuan macam mana tuan pakar hutan tapi macam mana boleh sesat? Bang, doktor pun sakit jantung bang. Okey. Dia tak kira. Hang pakar lah. Masuk hutan, dia ada permainan dia. Kita bukannya sentiasa 24 jam alert. Kita ada masa leka kita. Kita ada masa kita punya malas kita. Kan? Macam tu lah. Sama je manusia. Sama je. Pakar macam mana pakar pun jahanam juga. Sebab tu kena ada standby. Okay. Tuan yang lagi 3 tu nantilah. Tu next lah. Kan? Tu next lah. Okay. Pengalaman semua ni kat area kota tidak dekat ni. Yang gajah dengan seladang dengan rimau ni dekat Gua Musang. Kat Gua Musang. Gua Musang masuk jalan tu sampai ujung jumpa Kampung Abdul Rahman orang Kelantan tahu kot. Ujung tu Kampung Abdul Rahman dulu kecil tu. Kampung tu. Lepas tu daripada situ naik bot. Dia ada jeti, bukan jeti lah, dia punya ni kat situ Sungai Kelantan dia besar. Sungai Kelantan besar tapi cetek. Cetek tapi air laju lah. Sampai situ kena kami naik bot pula ikut sungai tu sampai ke dalam juga jumpa kampung orang asli dekat tepi sungai. Ingat ke soalan tu kami bertanya, nak tanya dia, sungai lebih kat mana? Minta maaf nak tanya, sungai lebih kat mana? Orang asli tu jawab Selamba je. Tak jauh, depan tu je. Dia punya tu panjang. Tu panjang. Macamlah depan tu corner tu dah jumpa dah. Rupanya tu dia lagi sejam. Orang asli kalau jawab saya tak percaya dah. Dia punya tu tu tak jauh depan tu je. Tu dia tu, dia punya tu panjang tu. Jauh. Tu jauh tu. Tapi memang betul jauh. Kita sungai lebih kat mana? Aduh. Yang bestnya kami terlepas sungai lebih tu. Tengok peta, ini bukan dia ni. Terlepas lagi jauh daripada tu. Kat situ sesat. Dia punya tu 10 harakat. Jadi ya. Kalau dia kata tu, itu lebih kurang 1 jam, setengah jam. Tu, kalau tu panjang. Okey. Allah Akbar. Santai-santai lah malam-malam ni. Santai-santai lah, jangan sila-sila. Okey, saya baca komen ni lah, komen laju ni. Pernah jumpa harimau lah, baru cerita tadi. Tuan, kalau tentera boleh tembak binatang ke dalam keadaan terdesak? Kalau kami tembak pun kami tak cerita. Don't shoot and tell. Okey, rokok ketum ni saya dah ajar tadi dah. Kan, gunakan apa ni, astagfirullahalazim. Apa tadi? Kemuning hitam, teras kemuning hitam, rendam dalam air, minum tiap-tiap hari. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ops pemburu Thailand pernah join tak tuan? Saya tak pernah terlibat direct dengan pemburu Thailand tu, dengan ops tu. Tapi sebab kami buat op gubir kan, op gubir, op banding semua tu, memang salah satu tugas ialah menghalau ataupun mengejar pemburu Thailand ni. Tuan, kalau bawa najis gajah sikit ada risiko ke tuan? Tak ada masalah. Okey, saya baca komen sekali tu, dah banyaknya komen. Tuan pernah masuk area op balasah tak? Serudung. Serudung daripada
Keningau kan. Keningau, naik helikopter kalau naik ni, Ok Balasah, Serudong, lepas tu Kalabakan. Serudong dekat tu, Astaghfirullahalazim. Apa satu lagi tempat ni? OC ni tempat tu. Astaghfirullahalazim. Long Pasir, Bakalan, Long Pasir. Lepas tu Seliku. Saya duduk Seliku, saya duduk dekat Kalabakan. Seliku sekali, Kalabakan sekali, dengan Serudong sekali. Jadi anda faham lah, banyaknya pengalaman saya kat Belasah tu, cukup dekat tu lah. Saliliran, Bantul, ya, terima kasih, ingatkan saya. Banyak sangat operasi, kita berpeta dekat Malaysia ni, dah pening kepala dah, banyak sangat. Pulau, 44 pulau, dekat Ok Pasir tu, dan kepala saya. Ok Belasah, daripada situ ke situ ada apa-apa, saya ingat lah semua. Okay. Tu untuk Belah Sabah je. Kalau Kalabakan tu, saya jalan kaki daripada Kalabakan, masuk ikut dulu, itu dulu, sekarang jalan gravel kan, dah bukan jalan tar kot. Dulu masih jalan tanah merah dan masih lagi jalan hutan. Daripada Kalabakan jalan kaki tembus sampai ke Sapulut. Orang Sabah, Sapulut, saya jalan kaki daripada Kalabakan. Masuk tembus sampai ke Sapulut naik terus lagi ke Nabawan. Saya jalan kaki. Jadi boleh tahulah jauh dia macam mana. Orang Sabah tahu apa yang saya jumpa dalam tu kan. Tu tak simpan betul. Kalau daripada Telupit, saya jalan kaki sampai Kampung Pitas, Kampung Sungai-Sungai, Kampung Pitas, Kota Marudu, saya jalan kaki ikut jalan tu. Jadi kalau orang Sabah, kalau saya sebut ni, dia boleh terbayang, wih, kawasan tu tuan lalu. Dia fikir-fikir ni lah. Okay. Pegawai dekat Kem Desa Pahlawan kan dulu. Ya betul-betul dulu lama dah ni. Jauh 100 komen tak baca lagi, sabar kan. Dia banyaknya komen, macam mana saya nak baca ni? Kalabakan, Serudong, betul. Tuan, Bigfoot wujud tak? Cerita pasal Bigfoot ni, ada satu benda yang lawak dah pada kami. Okay. Bigfoot ni dulu pernah kecoh tau dekat Kota Tinggi, Bigfoot. Okay. Tapi tu sebenarnya bukan Bigfoot. Itu adalah geng-geng sniper tengah buat latihan. Tengok kan video yang saya pakai baju sniper, saya jual kopi tu kan. Jadi saya pakai baju rambut-rambut tu daripada tu semua, kita pun jalan senyap kan. Ya ingat kan. Saya pakai baju sniper tu, baju rambut-rambut tu kan. Lepas tu bila kita jalan dekat tepi kampung, masuk ke hutan tu, terjumpa orang. Bila terjumpa, kami tengah latihan, kami senyap lah. Senyap je. Sebab bukan bising. Orang kampung lari. Kan? Lepas tu masuk berita, kata orang kampung jumpa Bigfoot. Tu bukan Bigfoot, itu geng kami. Tu cerita dia. Okay. Buat macam mana latihan? Kan? Tengah kursus, tengah apa semua tu. Okay. Ni apa dia ni? 2006 tuan pernah buat pameran kat Nabawan tak? Sebab banyak askar komando dulu masuk kampung Nabawan. Ya, 2006. 2006 saya tak ada lagi. Saya 2007 baru sampai. Saya sampai dekat ni. Saya sampai dekat Sabah. Saya duduk sampai 2000, awal 2012. Okay. Assalamualaikum tuan, cerita balik tentang ganti tugas operasi yang tuan buat surau tu. Oh ya, itu saya dah tulis itu, yang pasal jin Islam solat dengan saya tu kan. Nak cerita balik ke? Sebab pada saya tu biasa je, tapi okey lah. Saya pun tak ada kesempatan nak pergi melawat gitu. Nanti ada rezeki saya nak pergi balik ke tempat tu, membawa kenangan lama. Cerita harta Jepun tuan, biarlah harta orang, bukan harta kita. Betul tak? Tuan, saya OC radar masuk pasir Intel sir, ingat lagi tu? Oh ingat 165 kan? Ingat. Okay. Tuan, masalah datu tuan terlibat tak? Saya tak tahulah nak jawab macam mana kan. Kalau kita kata ya pun tidak, kalau kita tidak pun tidak. Sudahlah, tak berani nak cakap ya kan. Masalah datu saya tengah tidur tak baik. Benda-benda dah lepas, biarlah lepas kan.
Cerita lah. Nak dengar ke cerita yang tu? Lah. Cerita dekat rumah pegawai kat Sandakan tu kan. Itu dah berapa kali cerita tu. Itu yang, yalah, duduk kat rumah jin buat macam mana? Rumah tu rumah setan, rumah hantu. Duduk. Itu je. Mana satu nak ni? Nak yang cerita dekat apa ni? Dekat operasi yang jumpa jin Islam tu ke? Ataupun yang dekat rumah pegawai ni? Banyak dah cerita saya cakap tu. Cerita belajar nombor ekor tu tuan. Oh, yang tu kenangan pahit lah. Gunung Jerai tuan, Gunung Jerai. Okay. Okay, saya tengok sekali dulu lah. Datuk saya tak mau cerita. Tak boleh cerita. Macam ni guys. Ada benda kita boleh cerita secara open. Saya tengok ramai yang bekas-bekas slide Datuk yang cerita pun diorang dah buka. Dah okey lah tu. Diorang boleh cerita okey lah tu. Pada saya okey lah. Betul lah tu. Kan? Ada perkara-perkara yang kita tak manis lah nak cerita dalam live. Takkan kita nak berbangga, oh aku dah bunuh orang. Itu bukan satu cerita yang bagus. Kan? Sebab sebenarnya orang-orang yang buat kerja, kan, dia tak bangga tau. Tak bangga. Tak ada kebanggaan dalam hidup kita ni yang pergi sonok-sonok melukakan orang, cederakan orang, bunuh orang. Itu bukan satu benda yang membanggakan. Kan? Tanyalah pada polis-polis yang buat special op. Tanyalah pada tentera-tentera yang buat special op. Benda tu bukan satu perkara yang nak dibanggakan. Kalau boleh tak nak cerita pun. Okay? Sebab tu saya elakkan lah.